Terima kasihlah sis yang you recommend Postika itu, servis dorang awesome. Memang servis dorang awesome, orang-orang itu ramah. I baru hantar box ni. Dah, simpan nombor tu. Lain kali hantar senang. Semua kiriman anda dijamin selamat sampai ke seluruh Indonesia. Kotaknya percuma, bukti foto penerima dan juga ada security seal juga tau. Kami di Pustikai tetap mengekalkan mutu perkhidmatan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Pos TKI memang pilihan terbaik. Hubungi sekarang. Okay, teman-teman, sebelum saya mula dengan saya punya talk show, boleh tak bantu saya like dengan share dulu. Share lah ke teman-teman yang banyak ya. Okay, dan saya ada informasi ni. Okay, sebelum kita mula talk show ni, kita tahulah kita terlambat 10 minit ni. Okay, sebelum kita mula talk show ni, saya ada sedikit informasi tentang mari kita, ni dah nak masuk bulan Hijrah besok. Muharram, 1 Muharram. Okey, mari saya nak jemput semua berbahagi rezeki kepada anak-anak yatim dengan menyalurkan sedikit sumbangan. Okey, untuk anak-anak yatim di Batam dan di Garut, di Depok. Untuk dia punya informasi rekening number di atas sebelah kanan saya tu ada dia punya informasi. Ataupun nanti bila kita dah live, di bawah itu ada scroller, boleh ambil nombor rekening di situ dan saya minta boleh berilah sedikit untuk anak-anak ni berbahagi biar mereka pun ada rasa happy, bahagia sikit lah. Alright? Boleh Okay. Kita dah boleh mula? Okey, kita mulakan saya mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Apa khabar semua? Sihat? Sihat Dan tengok saya live, kita pun sihat kat sini. Alhamdulillah. Okey, seperti yang sedia maklum, di sini saya buat talk show ni tak seorang. Saya ada bawalah Ustazah Kalsom yang disegani ramai di Singapura ni. Okey, yang saya sendiri jumpa Ustazah dekat bertemu dengan Ustazah ni pertama kali dekat Jamiah. Lepas tu kita interaksi di Facebook dan hari ni bertemu lagi dengan Ustazah buat kali kedua. Setahu saya Ustazah ni memang banyak buat kerja-kerja belakang tabir, buat kerja-kerja charity, dan Ustazah ni dia bukan calang-calang orang tau. Dia bertugas di Pergas, di majlis tertinggi Pergas dan mengajar di beberapa buah masjid. Betul tak Zai? Ya, betul. Selain tu Ustazah juga adalah registrar di Muslim Convert. Wow, best tu jadi Muslim Convert. Dan Ustazah ni bukan normal yang kelulusan bawah-bawah segini je. Dia ada BA di Al-Azhar dan kelulusan master di luar negara. Di UIN. Okey. Okay, mari I kenalkan you dengan Ustazah Kalsom hari ni. Ustazah, boleh mungkin Ustazah buka dengan sedikit, kongsi sikit mukadimah ke, beri kita sedikit ilmu sikit. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga keberkatan pada hari ini, hari yang baik kan, hari terakhir pada bulan Zulhijjah. Kita akan masuk kepada bulan Muharram esoknya. Alhamdulillah, masa yang bagus Uzi, hari ini kita dapat bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yang tadi kan disebutkan, saya ni adalah anggota Majlis Tertinggi Pergas. Tak bertugas sepenuh masa kat situ. Kita Majlis Tertinggi saja. Kemudian kita lakukan alhamdulillah dapat banyak peluang diberikan oleh pemerintah juga kepada, iaitu Religious Rehabilitation Group. Kami tu melakukan kaunseling lah kepada mereka-mereka yang ditahan di bawah tahanan dalam negeri dan juga seperti bekas mereka-mereka yang
ditahan di bawah waktu Jemaah Islamiyah dulu dan sekarang dalam ISIS lah. Jadi kami tu diberi peluang banyak sebenarnya oleh pemerintah Singapura dalam membantu usaha-usaha membawa mereka-mereka rakyat Singapura ni yang misalnya mungkin tersasar sedikit pemahaman, kurang faham dan sebagainya kepada balik kepada keluarga. Maknanya mereka duduk balik ke pangkal jalan lah. Maknanya kita nak mereka supaya dapat bergaul semula kepada masyarakat, pada keluarga. Itu matlamat kita. Dan alhamdulillah lah, ini kelebihan yang Allah berikan kepada Religious Rehabilitation Group, iaitu dinaungi oleh misalnya dua chairman kita, iaitu Ustaz Azbi dan juga Ustaz Ali. Kita pun ada satu center kita dekat Masjid Hadijah. Itulah usaha-usaha kita jugalah ke arah memajukan ataupun membantu masyarakat Islam kita dari segi dakwah dan juga Wazir disebabkan masalah COVID, besar ni kan, masalah COVID belum sampai lagi, saya nak sampai belum sampai lagi. Masalah yang salah faham agama ni, kita pun tak secara langsung Rozia, kita pun kena belajar juga macam mana nak buat kaunseling dan sebagainya. Itu satu ilmu baru. Rozi sebut COVID kan, COVID pun Rozi mula-mula asatiza kebanyakan kita tak go in public, kita tak go macam Rozi buat ni sekarang kan. Dulu online kan. Dulu online kita tak buat kan Rozi. Nak buat tak terbuat. Pasal apa? Tak ada demand waktu tu, pasal kelas banyak lagi. Betul, kan. Betul. Tapi suddenly Rozi datang COVID ni aja Rozi, kita semua pandai. Kena pandai lah. Kena pandai kan? Pandai. Mula-mula pandai-pandai lah. Mula-mula memandai-mandai. Tapi lepas tu kena pandai. Rozi kena pemerintah pun kasih dia pun nakkan untuk kita ambil banyak IT courses, kan. IT courses semua kan. Lepas tu Pergas pun kalau Rozi dapat tahu pun, Pergas pun membantu asatiza yang mana terjejas finance Yep. Jadi boleh bantulah juga. Misalnya Rozi tadi sebut pasal nak bantu mereka-mereka dekat Batam, Indonesia kan. Ataupun di tempat-tempat lain banyak, mungkin TKI akan bukakan lagi bantuan kepada banyak-banyak tempat. Dalam negeri pun kita pun bantu juga asatiza juga. Kita bantu juga supaya asatiza ni dapat juga bantu mereka-mereka kat luar juga. Kita bantu public kita bantu orang kita, kemudian orang kita ni pun banyak bantu orang luar juga. Betul. Kan? Betul, jadi tak secara langsung lah Rozi kita saling bantu-membantulah. Apa bidang benda kita boleh bantu, kita tag lah kat situ untuk bantu. Saling berbagi lah rezeki masing-masing. Rasanya cukup lah mukadimah tu Rozi. Okey Ustazah, macam gini, hari ni kita seperti yang dekat poster tu, kita ada topik hari ni yang kita nak sentuh. Betul. Okay. So topik yang kita nak sentuh ni tentang isu wanita zaman sekarang lah. Zaman sekarang ni banyak yang kita yang dari umur yang sekecil dari 16 sampai ke 20 lebih dan 30 lebih, 40 lebih kan, dan seumur kita ginilah. Jadi apa yang saya nak bahaskan kat sini, saya bila jalan dekat luar ataupun dekat rumah sendiri, dekat mana-mana, saya terlihat macam kita ni wanita yang ada bertutup aurat, berpakai tudung. Tapi fashion. Maknanya tudung tu, aku kena, orang pakai tudung, aku pun pakai tudung. Okey, aku nak buat fashion. Fashion, jadi tudung tu nanti dia berbagai kain yang bermacam-macam, tapi dengan nanti baju yang dia tuck in ke dalam kan. Then seluar nanti dah jadi macam 3 suku, baju kadang-kadang dah jarang, you know. Jadi saya kat sini nak lebih macam memahamkan macam benda ni sebenarnya ialah salah lah dari sisi agama kan, tapi banyak yang terjadi berlaku yang macam ginilah. Betul. Ya. Faham. Habis ada pula sekarang yang pakai tudung part time. Kan? Bulan puasa pakai, air raya pakai, lepas tu tak pakai. Dan you nak jumpa dia pakai lagi, you tunggulah bulan puasa, tunggulah air raya, lepas tu dia dah stop lagi. So kat sini boleh mungkin Ustazah kasih saya kongsi sedikitlah ilmu ilmu yang Ustazah boleh kongsi dengan kita. Boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Gini Rozi kalau dan penonton semua, saya ni background saya ni ambil psikologi, kemudian saya concentrate dengan positive psychology. Saya memang ambil memang in depth into positive psychology. Saya pergi sekolah dia lagi dan ambil diploma dia lagi. So saya nak train diri saya untuk berfikiran positif lah. Jadi kita ni nak supaya orang tutup aurat, kita nak kena jangan buruk sangka banyak lah misalnya kalau mereka tu dah nak cuba nak dekat-dekat diri untuk pakai tudung tu dah cukup bagus. Sedangkan kita tahu bahawa memakai tudung tu dalam Quran pun sebutkan supaya kamu dikenali sebagai wanita Islam. Betul. Misalnya Rozi kalau pergi mana-mana tempat lah, Rozi pergi mana-mana tempat, Rozi nampak orang pakai tudung. Di luar Singapura pun lah, kalau Rozi pergi musafir ke apa Rozi kalau nampak orang pakai tudung, mungkin Rozi akan lebih mudah senang untuk nak dia nak berbicara dengan dia. Pasal kita tahu dia tahu apa yang kita faham dan kita faham dia faham apa yang kita faham Jadi mudahlah, bukan kita cakap kalau tak pakai tudung tu kita tak kenal. Tapi bila kita nampak tu kita lebih mudah nak tanya dia halal punya makan kat mana. Betul. Kita nak solat macam mana kan. Lebih mudah untuk lebih kita. Mudah. Kalau tak kita kurang pasti ni nak cakap apa dia ni nama siapa, nanti tercakap salah pula pun susah kan. Jadi identification tu sangat-sangat penting lah untuk dikenali, identity. Jangan kita tak ada identity. Nabi tu suka supaya kita tu berbeza daripada bangsa lain, bukan untuk mendiskriminasikan bangsa lain, tapi punyalah jati diri, identity tu. Macam setengah bangsa tu dia memang identity dia kuat tau, dia pegang. Kalau nak pakai baju batik kan. Kalau pakai kalau Hollywood Bollywood ni Bollywood aja, nampak tak dengan pakaian dia. Tu identity dia. So orang Islam tu identity dia apa? Kalau baju nak pakai Bollywood pun tapi dengan tudung atas, orang kena ini Muslim. Ini Muslim kan. So kita biarlah orang dekat-dekat kepada agama, sikit-sikit dia pakai. Kita doakan supaya dia lama-lama dia tutup secara sempurna. Tapi pemakaian tudung ni ada dua tau Rozi ada yang dah pakai pun kadang-kadang tak betul. Ada yang memang tak pakai, memanglah kita kata salah kan. Ataupun pakai on off lah. Itu termasuk kategori nombor 2 lah. Part time lah. Part time ataupun tak pakai. Ataupun misalnya lagi satu yang pakai tapi pun pakai kadang-kadang tak betul cara lah. Betul. Misalnya Nabi sebut akan datang satu masa, waktu Nabi hidup Nabi tak pernah jumpa golongan ni. Akan datang satu masa kata Nabi, dia punya tudung bonjol dekat belakang tinggi. Macam tu. Jadi kita ada banyak soalan tau tentang perkara ni. Kalau dia pakai macam ban ke apa, macam mana? Kan? So kita mungkin tak pakai shawl, kita rasa tak important nak pakai ban tu kat belakang. Mungkin orang yang pakai shawl tu nak cantik kat belakang. Dia nak cantik sikit, maknanya macam teratur lah bila dia nak sepit, nak kelip kan. Saya berfikiran positif dari sudut itu. Cuma jangan sampai ban dia naik sampai atas lah. Terlalu besar. Jadi bonjol macam ternaik begitu ataupun terlalu besar sangat belakang. Macam ada yang terlalu besar sangat sampai kita tak tahu apa benda kat belakang tu sampai dia punya macam sanggul dia besar sangat kat belakang, kat dalam tudung tu besar sangat. Kalau kita pakai tu menyenangkan untuk kita solat, tak apa. Betul. Nak seksi katanya seksa sikit lah tapi jangan terlalu besar sangat sampai nak buka balik, nak pasang balik kan. Nak pasang. Lagipun material, berapa banyak material pakai kan. Semua Nabi tak kasih lah terlalu berlebih-lebihan. Tapi sekarang saya dah jual lah semua ni. Dia dah memang dah package. Satu memang dah besar macam gitu kan. Besar macam tu. Cuma saya berfikiran pertengahan lah. Saya rasa selagi mana dia tu tak mencapai apa yang Nabi sebut, macam bonggol unta ke naik ke atas. Pasal ada trend macam gitu, dia ikat, lepas tu ataupun dia punya ikatan dalam tudung tu terlalu besar. Rambut misalnya terlalu dia ikat ternaik. Jadi bila dia pakai tudung dia ternaik atas lah. Dah jadi macam hunter punya yang badan tu yang macam itu. So kalau selagi mana dia tak capai itu benda, okey lah. Kan? Jadi kita jangan terlalu
macam menyusah-nyusahkan lah. Macam mungkin pada awalnya dia nak cantik, kelihatan menarik dan sebagainya. Dan ada setengah suami pun dia suka lah kalau isteri dia nampak kelihatan cantik pada pandangan mata dia. Kadang-kadang ada setengah suami dia cakap, kau pakai ni macam tak senonoh, macam orang tua lah, dia bilang situ kan. Ada orang cakap dengan saya bilang, why not you change your style? Selagi mana according to agama is okay. Masih bertutup lah. Masih bertutup. You try your best pelan-pelan, nanti lama-lama suami tu dapat adapt lah kepada changes. Sebab sekarang kan kalau kita yang umur segini kan pakai shawl, umur yang dah meningkat macam mak-mak kita pakai yang bawal. Nanti kalau lagi berumur lagi yang nenek-nenek kita kan dia terus masuk sarung je. Lagi senang kan? Betul. Jadi peringkat kan? Ikut peringkat dan masa lah kan sekarang betul. nak ke mana. Takkan kita nak pergi piknik nak pakai yang you know macam yang labur macam nak pergi masjid kan. So kita kena ikut tempat dengan masa lah kan. Ya, correct. Asalkan benda kita tertutup lah. Betul tak? Betul. Kadang-kadang pelan-pelan, lama-lama dia progress InsyaAllah. Macam saya ada satu murid yang pakai macam bonjol unta gitulah. Cuma lama-lama dia cakap, Ustazah boleh ke gini? Saya bilang tak boleh lah, sepatutnya awak you change lah sendiri you rasa change, lah. dia sendiri rasa. Tapi kita menghargai dia. Bila dia datang, kita tak malukan dia. Datang kelas, kita tak malukan dia kan. Kita tak cakap awak ni kenapa pakai macam ni depan-depan orang. So muamalah kita lama-lama akan change dia into a better person lah. Macam gitu. Rosie kalau tak stop saya susah nak stop lah. Saya pasal maklumat banyak nak share sebenarnya. Yang tentang macam pakai tudung tapi nanti dia pakai seluar 3 suku. Kan yang dia pakai baju tangan pun 3 suku. Betul. Itu macam trend lah. Sepatutnya fashion, saya rasa diorang pun tahu tak betul. Mana ada macam itu, pakai separuh buka separuh kan. Tapi itu yang Nabi sebut. Nabi sebut ada beberapa perkara yang misalnya kita boleh ambil panduan. Pertama, misalnya kita menutup seluruh badan kita boleh nampakkan kecuali benda-benda yang sepatutnya nampak lah. Misalnya cincin dekat jari kan, kita boleh nampakkan. Ataupun kadang-kadang ada orang perhiasan dalam ni, Nabi takut perhiasan dalam terlalu banyak sampai tudung depan jadi pendek. Kan takkan nak kita nampakkan si rantai ni lah. Takkan kita nak taruh tali rapia kat atas kan. Turunkan dia kat bawah, cannot be lah kan. Jadi jangan sampai begitu. Kita takut perhiasan dalam tu kata Nabi akan ditunjulkan, nampakkan. Sebab kadang-kadang jarang tudung bawah agak jarang. Jadi nampak sebelah belakang perhiasan dalam. Tu tidak maulah. Yang tepi-tepi misalnya benda-benda tepi-tepi kita tak boleh nak elak tutup lah, nak elak. Figure kadang-kadang nampak jugalah. Tapi itu perkara-perkara yang tak dapat dielakkan. Mestilah nampak figure kan. Takkan nak jalan nak pakai goni pula kan. Ataupun kotak jalan jadi tak nampak figure. Itu maknanya dikecualikan. Tapi kita dah beli rantai tu banyak kan. Sekarang dah pakai bertingkat-tingkat tu kan. Macam mana? Sekarang dah pakai tudung tu semua tak boleh pakai lah. Ataupun nak pakai sendirilah, sendiri tengok. Pakai kat rumah. Pakailah tiap-tiap hari pakai pun boleh, nak keluar pun boleh. Ataupun diorang akan datang fashion tahu kat luar kan, kita tak tahulah Jadi itu pertama, tutup menutup seluruh badan, melainkan yang selain yang dikecualikan maknanya yang biasa-biasa nampak sajalah, yang normal orang lain pun pakai. Jadi kalau Rosie cakap dia nak pakai kat luar tu, buat sementara ni abnormal sikit lah. Kalau barang kemas besar gitu, kita pakai dekat luar daripada kita punya tudung, macam abnormal lah. Tapi dibolehkan kan Ustazah? Boleh lah kalau ditutup aurat betul-betul lah. Pasal saya pernah nampak orang pakai tudung tapi dia pakai rantai 2-3 tu kat luar berlapis-lapis gitu Ada pakai crown pun ada. Pakai crown? Crown pun ada, tapi mak pengantin lah. Dia waktu tu je dia melawat, okey lah waktu tu je kan. Kita tahu dia tak bawa crown macam untuk pergi jemputan aja lah. Tak, untuk sebagai dia mak pengantin aja lah dia melawat macam itu kan. Kita understand lah waktu tu je dia tak melawat kat tempat lain. Tak ada nak pergi tempat lain pakai crown, agak macam luar biasa sikit lah Ataupun nombor 2 sebut tidak ada hiasan pada pakaian itu sendiri yang terlampau menonjol sangat lah. Misalnya Rosie kalau pergi ke kita kena understand, ada setengah tempat Rosie pergi, Rosie kena ikut dia macam punya style lah.
Macam kalau pergi Mekah Mekah Madinah, kita Takkan misalnya pakai barang emas kan? Kita punya attire lebih banyak Bertutup tudung kemudian labu. ada masanya kita kena tutup muka kan, ikut undang-undang kat sana. Jadi itu attire you kena ada lah waktu you duduk kat sana. Dan bila you duduk sana, you keluar daripada sana pula, dia keluar daripada sana pula, you mungkin ikut bila balik ke Singapura, kita boleh pakai ikut shawl attire balik yang macam biasalah. Singapura kan. Macam gitu, kerana orang Singapura dia biasa tengok macam gitu. Ya, nanti Jadi, kalau kita pakai you Mekah pakai punya macam attire, orang terperanjat pula kan. Tapi sekarang sudah boleh diterima kan? Sudah diterima. Nampaknya ya, ada banyak orang jual khimar-khimar dah yang boleh panjang-panjang diterima. kan? Jadi tidak menjadikan shock lagi lah kepada masyarakat lain. Pasal sekarang dah ada banyak yang fashion yang tudung yang banyak yang dah berfashion-fashion kan. Dah tak adalah macam tudung labu macam dulu orang dulu-dulu pakai macam gitulah kan. Correct. Jadi macam gitu. Itu lagi satu yang important tadi, Rozi pun sebut. Misalnya dia tidak misalnya tembus pandang, dia tak jarang. Macam Nabi pun pernah beli seorang sahabat dia kain. Kemudian dia tanya sahabat dia, tak buat baju ke kain yang aku kasih? Dia bilang, aku kasih pada isteri aku. Kata Nabi ni, kain dia ni tembus pandang ni, jarang. Kalau boleh suruh isterinya kalau bikin baju, taruh kain lagi satu, lining lah. Nabi pun pandai fashion. Pandai ya. Dia kasih, dia bilang kalau lelaki pakai tak apa, tapi kalau perempuan pakai kena taruh lining. Nampak. Even pun bukan aurat ni bukan hanya perempuan saja tau Rozi. Lelaki pun sama. Misalnya kalau pakai ketat metat gitu janganlah juga, pasal dia pun menunjukkan aurat yang keterlaluan juga. Kan ada sekarang saya cakap secara terus terang lah sekarang fenomena misalnya orang ni pandangan mata kita tu kita kena tundukkan kan, baik lelaki ataupun baik perempuan. Lelaki tak boleh tengok perempuan kalau luar biasa gitu, sama juga perempuan tak boleh tengok lelaki yang kalau dia dalam attire yang luar biasa. Kita boleh tengok, Rozi boleh tengok dekat YouTube apa semua even lelaki kalau tak jaga aurat dia dengan dia pakai terlalu ketat pun boleh mendatangkan kegairahan bagi orang perempuan juga. Bermakna bukan perempuan saja yang perlu jaga aurat dia, lelaki pun sama. Dan dalam masa yang sama perlu tundukkan pandangan. Saya kasih Rozi satu cerita apabila datang seorang sahabat Nabi yang buta kemudian ada isteri Nabi dekat situ. Kemudian Nabi bilang, tutup auratmu. Kata isteri Nabi, dia bilang, dia kan buta. Dia mana nampak. Tapi Nabi bilang, kau nampak dia tak? Kau nampak dia. So bila kau nampak dia, walaupun dia buta, dia tak nampak kau, tapi kau pun ada nafsu dan syahwat yang mata kau perlu jaga. So kau pun perlu tutup. Jadi Rozi jangan ingat aurat ni untuk orang perempuan saja, itu tidak adil lah. Pada zaman sekarang lelaki pun boleh membawa satu kegairahan kepada orang perempuan juga. Kalau takkan satu orang perempuan tu gilakan ramai perempuan gila satu orang lelaki. Kenapa? Dia pun mendatangkan satu masalah fitnah juga kepada orang perempuan. So jangan kita salah tafsirlah benda ni. Jadi lelaki dan perempuan sama-sama kan tunduk pandangan, dan kalau tunduk pandangan pun attire pun still nak kena jaga juga. Kalau tak, kenapa lelaki dia nak pakai ketat-ketat juga? Kenapa? Untuk apa? Sadu sadu pasal kalau dia dah badan dia berketat-ketat gitu, dia nak pakai short sleeve kan, nak pakai baju tangan kodong. Kenapa Rozi rasa begitu? Apa dia dah pergi gym, dah pergi mana, dia nak kena tunjuk lah kan. Tunjuk. Asal dia nak tunjuk untuk apa? Untuk sebab apa? Rasa ada mereka-mereka yang mempunyai, misalnya Nabi bilang, dalam hati mereka tu lemah, ada penyakit. Dia nampak gini, dia jadi terpedaya, dia jadi tergoda. So dua-dua pun macam Piramli cakap dan cerita, dua-dua mak tak suka. Macam gitu kan. Ingat tak cerita apa? Rozi ingat tak cerita apa? Dua-dua mak tak suka. Saya ingatkan lah Rozi sikit. Jadi kita gurau sikit lah kalau tak terlalu tense kan. Boleh. Macam seorang perempuan tu yang macam cerita, rasanya seniman bidang lapuk lah. Dia kenal satu orang perempuan tu. Sekali perempuan tu sebenarnya curi dia punya barang ni. Ingat tak satu dekat restoran dia kecil tu? Kat restoran sekali bila dia pergi sekejap, sekali perempuan tu ambil makanan apa yang ada kat situ, masuk dalam beg, lepas tu balik.
Kemudian dalam masa yang lain tu P.Ramlee nampak yang perempuan ni, dia terjumpa perempuan ni buat sama macam mana dia kena kemarin. Jadi dia ikutlah perempuan ni balik. Dia ikut perempuan ni balik. Sekarang rupanya orang ni orang susah. Dia nak kasih mak dia makan lah benda yang dia curi tadi. So mak dia bilang, buat apalah kau buat kerja macam ini. Mak dia bilang kan, buat apa kau buat kerja macam ni? Kerja ni kan tak bagus mencuri. Kali budak perempuan ni cakap, mak dia nak dia jadi pencuri ke ataupun nak jadi dia macam korbankan harga diri dia, maknanya jadi pelacur ke apalah. Saya mak dia tu yang mak dia bilang dua-dua mak tak suka. Macam gitu kan. Bermakna tak boleh lah kan. Kalau dah salah, dua-dua pun tak boleh. So kalau benda tu salah, bagi lelaki bagi perempuan pun tidak boleh jugalah. Salah juga. Kan? Baik lelaki kena jaga pandangan, perempuan pun sama. Lelaki jaga attire, perempuan pun kena jaga attire juga. Saling sokong lah. Betul tak? Betul. Saya agree dengan tu. Terima kasih lah agree. Abik macam tadi Rozi cakap lagi satu dia tak ketat. Dia longgar lah. Longgar lah. Misalnya kadang-kadang kita dah taruh terkung kat masjid pun, kadang-kadang diorang tak nak pakai terkung, dia pakai jeans misalnya. Baju pun tak panjang, separuh lah. Mungkin tutup punggung kat belakang. Tapi bila pergi masjid kan ada disediakan, pakailah. Pasal bila mereka bongkot, rukuk dan sebagainya, akan nampak aurat di sebelah belakang. So itu pun kena jaga. Mungkin Wazi cakap tadi dia pakai seluar agak pendek kan, macam trend lah mungkin sekarang ni, tapi dia pakai tudung. Kita yang misalnya maknya, kakaknya, adik-beradiknya saling ingatkan lah, buat apa tutup atas kemudian buka bawah. Sepatutnya kena sempurna lah. Lama kelamaan bila kita cakap baik-baik, mudah-mudahan diorang akan lebih baiklah, lebih baiklah penutupannya. Tapi saya rasa Rozi pun faham lah, anak-anak muda ni kadang-kadang begitulah pada awalnya. Kita pun dulu macam gitu kan, anak muda kan, baru tengah naik, identiti tu belum ada, nak cari apa orang buat pun dia pun nak try. Betul. Kan. Jadi kita pun nak kena faham lah jiwa orang muda lah. It's not easy Rozi, jadi orang muda tu. Kita kalau dah survive darah muda tu, that period, remaja, belasan tahun, 20-an gitu, kita kalau dah survive that period, alhamdulillah tau, syukur tau Rozi. Dah lepas masa tu adalah masa kritikal tau. Lagi-lagi masa kita sekarang ni, it's not easy for them. So kita mesti understand betul-betul, dan kita kena make friend with them lah. Dengan fenomena K-pop, it's not easy tau. Not easy. Zaman kita zaman apa agaknya? Bollywood kan? Saya zaman Rozi zaman apa? Takkan Pok Ye Ye pula. Bollywood lah. Sampai sekarang Bollywood punya fenomena still happen. Kita punya majlis sekarang berapa banyak tema apa? Bollywood. Yes. Kan? Masih banyak kerja kahwin akan datang tak tahulah anak kita yang membesar ni akan datang dia punya tema K-pop pula. Bapak-bapak kena datang rambut sengit jatuh ke bawah. Macam mana? Kan? Jadi Korean guy. Korean. Jadi Korean itu guy. fenomena tahu Rozi. Itu semua akan mempengaruhi kita punya pemikiran, kita punya attire, kita punya rambut-rambut anak-anak muda kita macam itulah. Kan? Kalau botak tak tahulah dia nak taruh rambut dia terjatuh ke bawah, melorot tak tahulah macam mana. Tapi kalau Ustazah cakap pasal macam K-pop lah, apalah, itulah, ini kan. Okey, dari segi pakaian, okey. Tapi yang ada orang ni, dia kulit dia gelap. Kulit dia gelap. Okey, kulit dia gelap. Asalnya kita dilahirkan gelap. Tapi oleh kerana dia dah terbawa ke K-pop punya kesukaan dengan aliran K-pop ni, okey, dia makan ubat kasih kulit dia putih. Oh, tak boleh tu. Oh, tak bahaya. boleh. Bahaya. Sekarang Islam dia zaman dia waktu tu dia sebut benda-benda yang kita nak ambil untuk kecantikan, jangan sampai membahayakan diri. Okey. Rozi boleh tengok dalam YouTube banyak, ada setengah mereka tu sudah ada program-program lah yang meninjau orang-orang yang suka putihkan badan ni, tan kan. Orang sebut apa tu benda, dia
putihkan badan dia lah dari segi macam orang kulit hitam yang nak jadi putih semua. Tapi dia buat dengan cara chemical macam itu membahayakan. Makan ubat. Jangan kita letakkan diri kita kepada kebinasaan. Tu Al-Quran cakap kan. Jangan. So apa benda pun yang boleh membawa kepada kebinasaan kita tak boleh ambil lah, tak boleh consume lah. Pasal dia jangka panjang kadang-kadang boleh membawa kepada skin cancer semua. Jadi anak-anak muda tu kita nak kena fahamkan dorang lah kenapa tak boleh. In terms of medical pun it's not advisable lah. Kan sekarang ada krim-krim yang misalnya kan, krim orang pakai kan semua krim, kan, makan ubat, makan ubat semua. Tak ada side effect ke? Ada side effect tak? Betul, yang saya tahu kita ni orang berkulit putih ni kadang-kadang nampak yang dia lagi putih dari kita tu macam seputih-putihnya lah. Kita ni pun macam dah tak putih dah. Faham. Oh, ini dah ke macam mereka dah terlalu taksub pada orang-orang obses K-pop, lah. obses sangat kan dengan orang K-pop. Jadi nak terikutlah, bukan dengan rambut aja, dengan pakaian aja, dengan color pun dah tukar. Betul, faham kan. Faham. Ini tapi itu kita in terms of medical pun rasanya banyak orang tahulah. Kita daripada warna lain kepada warna lain tu boleh membawa banyak kemudaratan. Ubat-ubat tu macam mana kan yang masuk, you tengah fikirlah daripada warna ni jadi warna ni, takkan tak ada side effectnya kepada kulit kan. Bahaya benda-benda yang chemical ni. Bleach. Cuma bleach tu you kena terangkan lah kepada anak-anak. Kita kadang-kadang bleach baju pun kadang-kadang baju rosak. koyak rosak dia tak kuatkan. Jadi apa lagi kalau dia dalam badan kena hati-hatilah dalam perkembangan semasa macam ini tapi kita faham jiwa anak muda macam itu. So what alternatif yang kita boleh buat bagi mereka ni? Nasihat ajalah maknanya mak bapak tu sekarang kena jadi peneman setia kepada anak. You have to you yang kena cari dorang, bukan diorang cari you. Pasal apa sekarang diorang cari handphone je, dia tak cari kita. Kita bising-bising lagi dia bilang diamlah, bising aja kan. Kita nak tengok ni pun tak boleh. So you have to search for them. You kena ada, kadang-kadang kena pegang lah, apalah. Pasal apa diorang memang suka bersendirian sekarang. So itu tak baik lah. Dari segi sosial itu tidak baik, tak bagus. So macam mana kita nak reach them? Dekatkan diri dengan anak-anak kita lah. Macam mana kan? Takut kadang-kadang dia buat di belakang kita, dia makan benda-benda yang macam itu di belakang kita, kita tak tahu. Disebabkan apa? Dia bilang kalau beritahu nanti mak tak kasih, bapak tak kasih, kita buat dia sendiri. So kita nak kena ada figure kita ada di depan mereka lah. Kerana mulut kita sekarang pun dia dah tak nak dengar sangat, bising. So our figure is very important lah. Pasal remaja sekarang saya tengoklah keadaan kat luar semua. Saya memang prihatin dan kesian sangatlah keadaan ni. Pasal macam ginilah, macam Rozi cakap tadi kan, kita pakai all this chemical apa semua. Diorang consume pasal apa? Diorang nak something yang dia tak ada. You nak something yang you tak ada is very difficult to handle tau. Betul? Susah sekali. Dia tu jiwa dalam. Tahu tak? Betul. Sampai kan kadang-kadang nak suami tak dapat suami pun kadang-kadang susah kita nak carikan dia. Nak isteri tak dapat isteri pun susah kita nak carikan dia. Apa lagi benda yang macam gini identiti dia. Nak color, mata color, rambut color, betul tak? Kuku color, badan berkala-kala, tattoo dan sebagainya. Kalau tak boleh tattoo, pakai inai pun jadilah. Macam itu. So itu benda dalaman tau. You nak satisfy the keinginan, the craft for that, keinginan untuk itu. Tu yang sampai kadang-kadang dia buat satu benda yang tidak kekal lah. Misalnya benda-benda tiruan macam ini. Misalnya nak you mungkin you pernah tengok jugalah China punya produk yang macam kalau muka besar jadi kecil runcing kan. You pernah nampak kan? Hidung yang itu Pesek. boleh jadi mancung. Itu tahu keinginan budak tu. Macam mana you nak cater for them? Macam mana? Terlalu banyak mereka terlalu banyak tengok YouTube ni benda-benda kan, jadi terpengaruh lah dari situ kan. Jadi mungkin tak ada ke orang tak nak hidung mancung? kan. Nak kan?
Siapa tak nak? Kadang-kadang sekolah kan, kawan aku hidung mancung, aku pun nak hidung mancung, so pergi buat lah kan. You fikir itu je, you punya statement tadi. Kalau you tengok kawan you hidung mancung, you tak hidung mancung, you ada keinginan tak ke arah tu? Macam mana you nak cover that part? Macam mana nak buatkan hidung mancung kan? Macam mana you nak cover that part? Kan? Kadang-kadang perlu duit tau. Betul. Kan? Luasa orang buat makeover. Orang tukar jantena sekarang. It's because of that lah. Yes. Kan terlalu banyak tau sekarang. Penukaran jantena terlalu banyak. Ataupun penukaran dari segi makeover badan. Badan, rupa. Kan? Banyak kan? Dekat YouTube banyak. So kalau anak kita selalu tengok tu, terpengaruh. Dia tak ada fikir benda tu mustahil untuk dicapai lah. Boleh. Janji ada duit je. Betul. Okay? Mahal tu tak murah. Nak terbang ke sana lagi kan. Macam mana? Kita cuma nak cakap keinginan ke arah itu je. Macam mana kita nak cater for that. It's not easy. Cabaran berat bagi mereka sebenarnya pada zaman ni. Nak nasihatkan yang kita ni dah dianugerah Tuhan dan macam gini, stay lah macam gini kan. Betul. Tapi kita pun pernah muda dulu kan. Kita memberontak-berontak nak pakai kasut tinggi. Betul. Sekejap sebelum hari raya pakai kasut tinggi kat dalam rumah, jalan kedekak. Itu kita punya zaman dulu. Pasal kita punya zaman dulu nak dapat baju raya, kasut raya susah kan. Sekarang memang mudah lah. Zaman kita dulu susah. Tak hari raya tak dapat pakai kasut raya. Kasut raya. Lepas tu buat apa? Tiap-tiap malam try mak punya kasut. Try mak punya kasut. Ataupun yang kita dah beli dalam kotak kan, tiap-tiap malam buka pakai. Itu craving for that. Kan tak? So sekarang lagi teruk. Betul? Craving dia dah bukan dah pakai kasut lagi. Dah penukaran wajah. Dah terlalu upper level lah. Betul. Okay. Kat sini ada orang tanya Zah. Apa dia? Kalau nak pakai hijab, ini panggilan hati. Ini tak tahu pada saya dah memang soalan dia apa? Itu soalan dia. Soalan dia kalau kita nak pakai hijab, soalan dia ini panggilan hati. Apa Ustazah buat untuk orang-orang yang belum terpanggil ni? Apa kita boleh buat dengan orang-orang yang belum terpanggil ni lah? Saya kasih contoh lah. Saya punya kelas banyak dulu yang datang memang sebenarnya tak pakai tudung. Tapi bila dia datang, dia keluar daripada kelas, dia pergi rumah saya hari raya. Mungkin kakak-kakak tu ada dengar jugalah. Mungkin lah, kita tak tahu. Tapi dia datang rumah saya. Saya waktu mengajar tu saya cakap be yourself. Saya tak nak paksa. Pasal Nabi pun tak pernah ajar kita untuk memaksa. So memang dia tahu bila dia dah orang Islam, dia ada tanggungjawab dia kena buat. Okay? Tapi dia dah nak datang belajar dah cukup bagus. Dan dia hormat bila dia datang masjid, dia hormat dia pakai tudung. Tapi bila dia datang raya rumah saya ni dah yang dewasa tu, bukan budak-budak anak-anak abu baru tengah naik tu, tak ada. Kita ajar orang dewasa kan. Tapi bila hari raya datang rumah kita tak pakai. Dengan sanggul dengan dia punya siput ke atas kan, bukan main lawa dia set dah pasal nak jalan hari raya kan. Makcik-makcik yang lain semua pakai tudung, dia tak. So ramai di kalangan mereka macam itu. Tapi pasal kita put macam kita taruh satu dalam diri mereka to be yourself. You jangan paksa sesuatu di depan saya nak jadi baik, belakang saya you lain kan. Be yourself. Misalnya you datang rumah, you terpaksa nak pakai tudung, lepas tu you keluar daripada rumah, you buka. I don't want that. Tu pasal bila dia jumpa kita dekat luar pun, dengan tak pakai tudung pun, kadang jumpa dekat library kan tak pakai tudung, kita raikan mereka sama. Macam biasa. I tak pernah interfere dengan dia punya tu. Lama kelamaan Rozi, subhanallah, Tuhan tu menunjukkan mereka menjadi lebih baik tau. Baik, tukar lama. It take time lah 2-3 tahun gitu. Tapi lama-lama dia bertukar jadi lebih baik lagi tu. Baik lah. Tayar bertukar sampai ada pembantu pun dia bantu, dia bawa pembantu dia ke arah nak pergi belajar dan sebagainya. Itu nilai yang perlu kita letak pada diri mereka. Tu pasal saya cakap pelan-pelan, doa, cakap baik-baik. Kita pun Allah tu bukakan hati kita sebenarnya untuk tayar kita ni, Allah yang buka, Allah yang bantu. Kalau tak, kita pun kadang-kadang on off juga kan. Kita pun on off lah, macam biskut Oreo, biskut kan, kejap ada kejap tak ada, kejap pakai kejap tak pakai. So you cannot pandang hina pada orang yang tak pakai. Kadang orang yang tak pakai tu dia punya on time bila solat datang. Tapi ada yang pakai skirt. Pasal kita ngajar masjid, kita nampak lah kan, pakai skirt. Lepas tu mungkin ke arah itu dia belum lagi. Tapi solat jaga.
Jadi bila kita jumpa orang macam itu cakap, bagus awak macam gini, macam balik sekolah bagus awak pun datang masjid sembahyang kita kasih dia motivasi, jangan tengok dia atas bawah pula. Kan? Macam gitu. So kalau apa tu, kalau kita tak buat dakwah seperti itu, macam mana orang nak tertarik pada agama saya datangkan dengan Wazi satu contoh lagi Wazi Saya pernah balik satu kali ngajar daripada masjid, saya naik taksi. Sekali pakcik tu tanya, awak buat apa kat sini? Saya bilang saya ngajar lah kat sini. Pasal dia tahu saya ustazah, dia start cakap lah. Dia cakap, saya dulu kan, waktu dulu saya belajar dengan Ustaz Abdillah tau, dia bilang. Saya belajar dengan Ustaz Abdillah, dia bilang. Saya dulu rambut saya gondrong tau, dia bilang. Zaman saya lah, dia bilang. Bukan zaman awak, zaman saya. Rambut panjang gitu tau, saya datang. Tapi Ustaz Abdillah tak pernah sentuh saya. Tak pernah cakap, kenapa awak datang ni rambut awak macam gini? Pakailah songkok ke apa, betul-betul. Dia tak pernah cakap. Itu nilai saya bawa sampai sekarang tau Wazi. Pakcik tu ingat sampai sekarang. Pakcik tu bilang, saya datang belajar, ustaz tak pernah cakap pasal saya minta tayar. Itu yang dia ingat sampai sekarang. Muamalah. Nampak? Orang menghargai kau datang belajar, orang dah cukup bagus. Cukup besar. Kan lama kelamaan lah kita doakan dalam majlis ilmu kan, malaikat turun. Kita doakan mereka-mereka yang masih ada lagi resah di hati, masih ada tak confident lagi nak pakai tak pakai. Doakanlah mereka kat situ. Mintalah diorang supaya doa juga untuk diri mereka, kebaikan dunia akhirat. Pasal setiap majlis ilmu tu malaikat turun tau, nak minta doa diorang ni. Apa yang diorang nak doa ni? Bila malaikat datang jumpa Allah, Allah tanya, bukan Allah tak tahulah, tapi itu dialog lah. Allah tanya, wahai malaikat, apa hamba-hamba aku doa dalam majlis tersebut? Pasal Nabi bilang, setiap kali kau nampak taman syurga dekat dunia, dekati taman tersebut. Sahabat bilang, taman syurga kat dunia apa? Maka Nabi bilang, setiap majlis ilmu yang ada berzikir nama Allah kat situ, yang ingat Allah Subhanahu Wa Taala kat situ, itulah taman syurga dekat dunia. Iaitu setiap majlis ilmu, majlis zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kan hari kita, mereka akan baca awal tahun dan akhir tahun doa. Sama-sama lah. Mungkin ada setengah masjid baca, ada setengah masjid tidak mahu. Itu tidak menjadi masalah. Pokoknya kita tahu bahawa esok adalah awal Muharram. Kita nak meraihkannya dengan betul-betul mengingat perjuangan Nabi SAW dalam dakwah ni. Wazi terai beritahu saya dalam sejarah hidup Nabi, mana Nabi ada diskriminasikan manusia. Betul, tak ada. Tak ada. Tak ada. So macam mana kita nak buat macam itu? Betul. Balik pada pakcik tu punya cakap, maknanya dalam banyak-banyak pengajaran yang Ustaz Abdillah didik dia, tinggalkan pada dia, ini satu benda yang very big for him. Iaitu apa? Stuck, Ustaz tak pernah sentuh tayar dia. Rambut dia yang gondrong tu pun Ustaz tak pernah cakap. Dia bawa sampai ke tahap ni tau. Dia tengok, pakcik tu dah tua dah waktu tu dia jumpa saya. So apa nilai-nilai baik tu? You jangan kritik orang dari segi pakaian, mungkin menjatuhkan maruah dia dalam kelas, dalam majlis-majlis kan. You doakan dia, cakap baik-baik sebelah tepi ke mungkin itu mungkin memberi impact yang besar bagi diri dia lah. Mungkin hadirin mungkin kena banyak bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Betul. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kita bawa manusia kepada bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah lah. Hikmah macam mana, dia tak ada garis pandu tau. Certain people you kena buat gini, certain people you kena buat gini. Minta pada Allah hikmah dan kebijaksanaan. Allahumma faqih, baca untuk anak kita, untuk diri kita, Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Tu untuk anak boleh baca tau Wazi boleh. Untuk kalau dia nak periksa apa kan, Wazi bacakan kat dia Allahumma faqihhu fiddin. Itu yang Nabi buat pada anak sahabat. Banyakkan baca Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Tu banyak-banyak baca supaya kita ni bila berhadapan dengan manusia, kita dengan hikmah lah, bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, maknanya dengan nasihat yang baik. Wajadilhum, maknanya bila kau nak ada talk back dengan mereka, billati hiya ahsan, maknanya kau kena cari cara yang paling baik untuk kau nak cakap dengan dia. Tak ada teori, it's up to you lah. According to your time, the place, dengan country yang you dah ada, macam mana adat resam sesuatu negeri, you kena ambil tahu juga. Cara kan? sendirilah. Tak sama.
Kan orang Melayu macam gini cara dia, orang bangsa lain mungkin cara-cara berbeza. So bila you nak dakwah dengan mereka, you kena understand dia punya culture also. Kan? Alright? Ya. Okay, kita ada lagi satu question. Cabaran kemajuan zaman di masa depan makin susah. Betul. Apa saran Ustazah? Tu dah saran tadi kita dah sebutkan. Masalahnya kita kena dekat dengan anak-anak. Kita kena dekat dengan orang-orang muda-muda kita pada hari ini. It's not easy for them. Lagi-lagi cabaran rumah tangga tak mudah. Lelaki-lelaki banyak tengok handphone, perempuan pun tengok. Dah tak ada komunikasi lagi. Macam mana kan? Semua komunikasi kat handphone Semua komunikasi kat handphone. Dulu kita tengok satu TV, semua orang duduk. Saya nampak satu gambar lah. Kan? Dalam TV semua orang tengok kat situ. Sekarang TV dah tak ada orang tengok. Semua orang tengok handphone masing-masing. So komunikasi tak ada. And you punya expectation terlalu tinggi pada you punya pasangan. Pasal you selalu tengok mereka-mereka yang dekat media sosial ni kan, expectation you lagi tinggi. You nak isteri you macam gini, you nak suami you macam gini, you nak suami you macam ustaz terbilang kan, handsome macam gini, rupawan macam gitu. You nak Hollywood, you nak Bollywood, you dapat lelaki Melayu tak akhir. So you punya expectation is so different. Pasal apa? You everyday you tengok benda ni. Kan? So kita kena dekatkan kepada public. Saya macam gitulah. Saya dengan saya punya team, alhamdulillah lah, tak ada team bagus. Misalnya bantu satu sama lain untuk mendekatkan diri kepada masyarakat lah. Apa yang mereka perlukan, kita nak bantu anak-anak mereka sekolah, kita bantu. Misalnya nak komputer, ada kawan saya tu, kita pun bantu belikan supaya dia nak sekolah macam mana, supaya kita nak supaya mereka ada environment yang baik. Duit jangan jadi satu penghalang lah untuk mereka kejar pendidikan, bekerja agama. Kita akan bantu sedaya upaya lah. Pasal saya cakap figure kita dekat kita kepada masyarakat is very important lah. Kita mesti dekatkan kepada public, dekat kepada masyarakat. Kalau diorang ada masalah apa-apa, tanya kita, sedaya upaya kita akan channelkan kepada mereka-mereka yang boleh bantu, insya-Allah. Ke center yang betul lah. Yang betul lah. Siapa yang boleh bantu. Macam saya tak boleh turun padang selalu pasal saya ada tanggungjawab yang lain. So saya kadang-kadang beri kepada kawan-kawan saya tu, tim saya, supaya dia dapat pergi tengok keluarga ni macam mana, apa keperluan, bantuan yang perlu diberikan. So kita akan support dari segi finance, macam gitulah. Macam gitulah kita kerjasama lah Rozi ke arah macam gini. So cabaran memang banyak. Setiap zaman kata Nabi lebih teruk daripada zaman sebelumnya. So you kena expect lah. Memang betul lah. Zaman kita dulu dengan zaman sekarang is very different kan. Tapi apa you boleh buat? You kena turun padang lah. You kena dekatkan diri kepada manusia, kepada orang-orang lain. Apa cabaran dan dugaan yang mereka hadapi dalam hidup. Tak boleh yang comfort zone aje lah. Tak boleh. So itu sebagai kita tolong public. You sebagai ketua keluarga, apa you kena buat? Okay? Kalau you rasa handphone tu boleh menjarakkan antara hubungan kita dengan anak-anak kita pun kadang-kadang kena stop juga main lah. Betul. Kadang-kadang kita suruh budak stop, kita tak stop. Kita cakap mak tak tengok apa-apa. Mak tengok WhatsApp group mak aja. Resepi. Resepi aja. Tapi kadang-kadang budak tengok mak bapak boleh, kita tak boleh. So kadang-kadang you kena ada curfew time. You kena stop that thing. Do together as a family. Masak sama, duduk sama, makan sama. Saya pastikan dekat atas meja tidak ada handphone bila makan. Walaupun dia makan seorang pun, saya memastikan tu benda. Itu you kena pandai untuk atur lah macam mana supaya you punya hubungan dengan keluarga, adik-beradik, anak beranak lebih baik lah. Okay. Banyak tau Ustazah ni soalan ni orang tanya ni. Hot topic ni. Kasih. Okay. Lagi satu, apa pendapat Ustazah tentang perbezaan budaya antaranya macam Indonesia, Malaysia, Singapura. Kita ada berbeza budaya lah kan. Macam ada certain budaya tu dia jumpa dia macam cipika-cipiki gitu. Tak kisahlah dengan lelaki ke dengan perempuan ke kan. Tapi itu pasal budaya tau. Dia bukan muhrim. Jadi macam apa pendapat
Ustazah tentang benda ni? Macam gini, walaupun saya ajar orang Indonesian kan, saya ajar Indonesian, tapi saya tetap faham bahawa kita sebagai pengajar dia, kita Singapura, kita tetap tak boleh capai kehendak orang-orang Indonesia ni kan. Seperti gitu. Sebab kadang-kadang saya panggil kawan saya yang misalnya mereka yang macam lebih kurang macam saya. Ada satu kawan kita nama Huda tu, dia kadang-kadang dia ada dekat Singapura, dia fellow dekat RSIS lah so dia pun bantu mereka Indonesian kat sini. Saya bilang ini semua orang-orang yang kamu boleh macam tanya apa masalah pasal orang dia dengan satu negeri dia lebih akrab tau, dia lebih erat. Macam kita dengan Singaporean kan, kita mesti nak faham orang datang dengan adat budaya dia. Macam mana dia okey dengan kita pun, tapi dia lagi suka dengan orang dia. That's why kadang-kadang siapa pun tenaga pengajar yang nak datang Singapura daripada Indonesia, kadang-kadang kita perlu nak tengok lah apa yang dia nak apa yang dia nak cakap dengan pekerja-pekerja Indonesia dekat Singapura kan. So kadang-kadang Singapura pasal dia ada ARS, kita nak tahu apa dia cakap kita, supaya kita tak nak bawa satu pahaman lain pula ke dalam Singapura. Itu tanggungjawab kita. Tapi you nak panggil orang, kita nak kena pastikan dia nak berbual apa nak cakap apa. So itu kontrol lah. Kita kena kontrol kan, pasal kerana terlalu banyak sangat orang sampai misinterpretation, salah faham, salah pandang dan sebagainya. So itu tanggungjawab kita dalam negara. Tapi kita tetap memahami bahawa mereka tetap sukalah orang mereka kalau datang. Itu satu budaya. Yang tadi cakap suka orang Arab cakap bus lah. Bus tu macam cium kanan kiri. Cium kiri Even sebenarnya yang kita sekarang ni bila peluk kan satu sama lain, bila kita jumpa kan, orang perempuan ni kan suka berpeluk-peluk kan. Sebenarnya kalau dalam segi hukum pun Nabi cakap orang balik musafir yang jauh yang kau kena cium-cium. Kalau yang selalu ni tiap minggu kita jumpa, salam sudahlah kan. Lagi sekarang salam pun tak boleh. Dia ada hadis dia ada hadis. Dalam saya akan sentuh bab ni dalam Masjid Darul Ghufran akan datang punya topik. Kita dah record, kita dah share bab tu, iaitu bila musafir jauh, masa balik daripada haji kan, dia balik, kita pun kata orang mendapat keberkatan orang musafir ni, lagi-lagi balik daripada haji, itu yang kita peluk. Nabi pernah seorang sahabat datang daripada kejauhan, jauh dia datang, dia jumpa Nabi pada hari tu. Nabi tahu dia baru balik. Dia datang jumpa Nabi terik baju dia, Nabi peluk dia dan Nabi cium dia. Macam itu pasal kejauhan. Ada pun tiap-tiap hari jumpa salam sudah. Dan sekarang salam pun tak boleh. Kan? So you cakap apa? Assalamualaikum sajalah. Kan? In terms of lagi satu, macam misalnya budaya barat. Dia suka bukan muhrim lah. Bukan muhrim kan. Bila you dah orang Islam, you kena jagalah batasan. Kan? Walaupun Imam Hanafi tu, orang yang bermazhab Hanafi, dia sentuh lelaki perempuan yang bukan mahram dia, tak batal wuduk dia. Tapi mereka terbesar dengan mazhab tersebut. Dah biasa. Ada pun kita tak biasa. Macam kita dulu dekat madrasah kan, ustaz saya datang daripada, dia bermazhab Hanafi lah. Bila dia ajar kita Quran, kita ni dah ambil wuduk semua. Dia kalau salah je dia pegang tangan kita. Dia begitu. Alamak, kita bilang batal lah sembahyang aku ni. Macam pergi Ramli pula. Batal lah sembahyang aku. Batal sembahyang aku, nanti nak kena angkat lagi. So tapi dia bermazhab Hanafi. Dia memang dah biasa begitu. Dia tak ada intention pun nak melese-lese misalnya kan. Ada pun kita bermazhab Syafi'i, kita kan jaga batasan. Cuma bila mereka yang baru masuk Islam semua, kita nak kena cakap lah nanti pelan-pelan. Ini benda you kena adjust lah. You kena adjust pasal lelaki perempuan. Dalam Islam, semuanya ada garis pandu. Siapa you boleh gaul, siapa you tak boleh. Apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan. Apa yang boleh jadi pet, apa yang tak boleh jadi pet. Pasal boleh jadi pet, tak jadi pet, anak saya pernah tanya, mak ni anjing ni so adorable, mak cantik, betul cute. Kenapa kita tak boleh, mak? Saya bilang banyak binatang yang kau boleh, kau jangan ambil benda yang tak boleh lah. Pasal Allah nak uji kau. Banyak benda makan boleh, ni benda makan tak boleh. Banyak benda minum boleh, benda satu minum ni tak boleh. Tapi yang tak boleh tu dia punya manfaat manusia suka. Betul tak?
baik babinya, banyak Baik arak, khasiat. Ya. Bukan berkhasiat lah, banyak penggunaan dia. Ya. Alkohol banyak dia orang masukkan kat dalam mana-mana tempat kan. Penggunaan arak misalnya, masak taruh. Bikin Kuih. pastry, kuih taruh. Ya. Dia bilang kalau taruh ni lagi bagus, lagi baik. Tapi makna orang Islam tak boleh. You kena cari alternatif lain lah untuk cover that part lah. Kan? Allah nak tengok you bila I taruh guideline, you ikut tak? Ya. Itu saja. Betul. Kan? Pasal Allah bilang lebih banyak aku kasih kau daripada yang aku haramkan. Betul tak? Ya, jadi ikutlah. Yang haram berapa banyak? Ya. Boleh dikira. Ya. Yang tak haram tu banyak sekali. luas. Zaman kita dulu lagi halal punya makanan susah tu ya. Sekarang Tempat senang. makan pastry semua susah Zaman Ya. saya lah, zaman 80-an begitu susah tu sih. Sekarang tengok. Senang senang. Mana-mana semua halal. So kalau banyak yang halal, you tak ada jawapan depan Allah Subhanahu Taala. Nanti you nak jawab, kenapa you nak makan yang tak halal, sedangkan yang halal banyak tau. Kita kasih kan. Dan halal punya brand ni sudah orang nak tau. Kerana Betul. important. Ya. Tu pasal bila you jaga you punya identiti orang Islam tu nak makan yang halal kan. You jaga itu identiti, halal punya produk akan naik tinggi. Tapi kalau you longgar-longgar, dia cakap macam mana? Ya. Kan? Ya. So you kena jaga apa yang dah ada, identiti you jaga. InsyaAllah produk halal tu akan pergi international, orang pun suka. Kat mana-mana kita pergi sekarang nanti akan ada. Ada halal. Ya. Tak susah. Kan? Tapi kalau you meremeh-remehkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang nak bantu kita? Allah pun tak mau bantu pasal you meremehkan agama dia. Ya. Alright? Betul. Boleh? Ada soalan lagi? Boleh. Ada dua lagi. Alright. Coming. Ini untuk yang TKW yang bekerja sebagai sebagai pembantu rumah tangga lah. correct. Okay, dia bertanya, dia kerja dekat rumah majikan yang non-Muslim. Dia Muslim, majikan dia non-Muslim. Dia tak dibenarkan pakai tudung, hijab, dia tak benarkan berhijab dan dia harus masak inilah si balik babi beja. ni jadi dia mintalah sedikit pandangan dari ustazah. Kita sebenarnya kelas kita dekat Masjid Wak Tanjung selalu kita bersama, saya meluangkan masa untuk berada dekat Masjid Wak Tanjung dengan para pekerja Indonesia yang ada dekat Singapura. Kenapa? Kerana nak menangani isu macam ini. Kita dah mengenangi isu misalnya tak boleh solat sepanjang hari, dia kena solat malam hari. Kan? Sepanjang hari dia tak boleh solat. Kita kasih alternatif banyak. Boleh tak dijamakkan? Jamak pun tak boleh. Kalau boleh jamak. Kalau tak boleh, sembahyang pada malam hari nanti lepas isyak, free kan? Sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Kadang jangan memberat-beratkan dirilah. Maknanya baca yang important, yang wajib dibaca dalam sembahyang supaya tidak berat. Pasal 5 sekali tau dia nak buat pada malam hari. So itu risikonya. Sebenarnya risiko diorang keluar daripada negara, satu jihad besar lah sebenarnya kan, nak bantu keluarga. Tapi malangnya bila sampai Singapura dia tak dapat kesempatan sebaik mungkin lah. Nak solat kadang-kadang tak boleh, tutup aurat tak boleh kan. Pasal nanti dia cakap kita nak sembahyang macam mana tak boleh tutup aurat semua panjang masa kan. So itu risiko yang kita harus terima. Maknanya bila anda dapat majikan yang seperti itu, pengalaman saya bila mengajar pekerja-pekerja Indonesia di Singapura ni, mereka selalu cakap dengan saya, Ustazah, memang first berapa years awal memang kita tak boleh. Puasa pun kadang-kadang tak boleh. Tapi you kena buktikan kepada majikan you worth lah. You tu ada harga. Kan? Maknanya majikan lama-lama dia respect pembantu dia. Sampai kan ada bila kita buat majlis hari raya tu ataupun majlis bersama-sama dengan pekerja Indonesia ni, ada yang majikan sekali ikut tau jalan. Baik Kenapa? Pasal dia mengharapkan mereka pertolongan mereka kan kat rumah. Jaga anak, jaga mak bapak mereka. Tapi diorang ni sendiri kena tunjukkan bahawa mereka tu ada nilai. Macam gitu. Lama kelamaan bila majikan percaya, majikan akan lebih banyak tolak ansur. Izinkan. Tapi mungkin tak semua akan dapat
Macam gitulah. But you have choice lah untuk you bertukar majikan yang lebih baik. Hijrah kadang-kadang lebih important kan. Kadang tukar majikan mungkin ada kebaikannya, kita pun tak tahu, ikut masing-masing. Cuma sedaya upaya bila masa dia orang keluar, tutuplah auratnya. Dan kadang-kadang bila keluar pula tutup aurat terlalu sangat pula. Kan dengan pakai nikab apa semua tu tak jadi masalah, bagus kan. Tapi attire pun nak kena jaga. Kadang-kadang tutup muka tapi pakaian menjolok mata. Kan misalnya dari segi warna, dari segi fashion. Saya dah tengok daripada jauh, saya dah nampak, tapi dia tutup muka. Kita tutup muka untuk apa? Lebih tawadu supaya orang tidak mengambil nampak kita sebagai perhatian sangat. So pemilihan color pun penting. Janganlah baju macam kuih lapis misalnya kan, tapi tutup muka. You still nakkan perhiasan, maknanya kecantikan, tapi you tutup muka macam mana? Kan? Too bright Janganlah macam itu, pasal kita selalu nampak kan. So itu pun you kena jaga. Bukan bermakna tutup muka dah kirakan okey semua, walaupun attire macam mana punya colour ke apa, still you kena ambil tahu dari segi attire, you punya colour apa you pakai kan. Jangan sampai melirik-lirik. Nabi pun tak kasih melirik-lirik sampai melirik-lirik. Kadang-kadang ada yang pakai sampai melirik-lirik, sapu tanah semua. Kenapa? Tak usahlah kan. Yang tudung kadang-kadang orang suruh tudung depan panjang bukan belakang. Kadang-kadang belakang terlalu panjang sangat. Kadang-kadang dia boleh kotor kadang kita tengok kan, pasal dia duduk kat mana-mana kan. So itu semua you kena jaga. Biarlah yang sederhana saja. Dari segi pakaian, kadang nak tutup pakai nikab pun, yang pakaian kita yang kita pakai tu mestilah jangan sampai menjolok mata. Daripada jauh kita dah boleh nampak. Kejap biru, hijau, kuning. Biru, hijau, kuning. Mak, saya bilang macam mana ni biru, hijau, kuning ni? Macam flag negeri mana? Saya bilang dia mengambil perhatian kita. Bermakna kalau perempuan tengok mengambil perhatian, apa lelaki lagi. Habis apa faedahnya pakai tutup muka tu? So attire mesti jaga. Jangan jatuhkan identiti orang yang pakai pula lah kan. Kita nak kena jaga. Itu satu. Kemudian bila masa dia keluar tu, kita cakap kalau dia ada peluang untuk keluar, dia tutuplah aurat dia. Jangan disebabkan dia tak boleh tutup sepanjang minggu, waktu dia keluar dengan kawan-kawan dia pun dia tak tutup. Itu kan boleh tutup. Tidak mahu kan. Masa darurat kita tak boleh cakap apa-apa, pasal walaupun masa darurat janganlah pakai seluar pendek pula kan. Pakailah yang agak sopan, pakai seluar panjang misalnya. Jangan, maknanya tetap kena jaga aurat kita. Aurat perempuan dengan perempuan kan ni Wazi antara pusat dengan lutut. Aurat kita sama kita. Begitu juga kalau ada fatwa lah yang dikeluarkan, aurat kita dengan macam perempuan tapi bukan Islam. Pasal sebenarnya aurat kita dengan orang yang bukan Islam, kita kena tutup everything semua. Kan. Tapi kerana kita zaman kita sekarang, kita tak dapat nak elak. So kita masuk toilet, kita jumpa non-Muslim yang ataupun yang bukan Islam, dia pun nampak kita pun nampak dia. Kita kerja kadang-kadang pun sama. Lepas tu kadang-kadang budak sekolah pun sama, mix around kan. So itu benda tak dapat kita elakkan lagi. Dan zaman dulu punya waktu asal yang kita kena tutup aurat kita kepada non-Muslim, macam mana kita tutup dengan kalau kita di luar. Misalnya kita tutup semualah, melainkan muka dan tapak dengan tangan kan. So dengan non-Muslim pun kita kena cover macam gitu pada asal hukum lah. Tapi mereka tu kenapa Nabi cakap kena tutup semua tu? Kerana mereka tu bila dia dah nampak aurat orang perempuan ni, dia sampaikan berita pada orang lelaki dia pada zaman tu. Tapi sekarang itu sebab dah tak ada lagi. Kan? Tak adalah orang kuasa nak pergi cerita, you know my Malay friend lah like this. Tak ada kan? Pasal kita semua kawan dah jadi biasa. Kita nak ambil wuduk semua, nak pergi toilet semua, kita akan terbuka juga kan. So fatwa tu sampai membolehkan dengan syarat tutup yang sepatutnya sajalah. Kalau kita nak ambil wuduk dekat toilet umum, orang perempuan keluar masuk, tak kira siapa agama pun tak jadi masalah. Tak apa, pasal dia tak ada intention untuk buat jahat kepada kita lah kan. So itu pun dia boleh ambil garis pandu waktu dia dekat dalam rumah.
apabila majikan nampak dan sebagainya kan. Jadi attire dia mungkin tudung tak dapat pakai, tapi attire yang badan tu sebaik mungkin jagalah kan. Kalau kita tak boleh buat semua, jangan tinggalkan semua. Apa yang kita boleh kita buat. Janganlah pakai pendek sangat ke apa. Even pendek sangat pun, short pun, anak kita kat rumah perempuan tak boleh di depan bapak dia. Tak boleh. Paling tidak dia kena tutup sampai dekat lutut. Kan? Tapi berapa banyak orang kita Islam pun kadang-kadang anak perempuan dekat dalam rumah pakai macam gitu. Depan bapak dia, depan adik-beradik lelaki, depan pakcik dia, depan datuk dia pakai macam gitu. Kita tak jaga aurat tau. Disebabkan kadang-kadang begitu salah laku banyak berlaku tau. Even dalam family sendiri. Kan? Macam gitu kan? So jaga adab lah. Sebagaimana yang kita boleh kita buat. Yang pembantu ni semua sedaya mana yang dia boleh tutup, dia tutup. Kalau seluar panjang, t-shirt yang sempurna yang lah. sempurna. Kan? Itu boleh kan diatasi kan. Cubalah. Kan? Okay. Dan next soalan ni, mungkin kita ambil lagi 1-2 je lah Pak Terus soalan je. TKW dia pergi ke Singapura, tinggalkan suami dengan anak. Ni kebiasaan lah kan dekat sini seorang. So tugas dan kewajipan suami cari nafkah tak cukup. Jadi that's why bila dia dah suami tak cukup, isteri ni nak kena merantau lah kan. Pergi sampai Singapura cari makan. Jadi bagaimana pandangan Islam, isteri punya nafkah lebih besar dari suami? Maknanya I think sini mungkin dia cakap nafkah, mungkin gaji isteri ni lebih besar daripada suami lah. Tapi kan? Maksud dia tak payah dapat nafkah lah. Dia tak apa maksudnya? Dia cuma cakap bagaimana pandangan Islam. Tak apa, saya cover semua Okay. Saya cover semua sudut lah. Konon-konon macam kita faham lah soalan tu. Okay, dia macam gini. Pertama, sepatutnya memang suami kasih nafkah pada isteri. Tapi ada tak cerita suami tu lebih miskin dari isteri dia? Pada zaman Nabi ada. Ada suatu masa tu seorang isteri namanya Zainab. Dia datang jumpa Nabi. Dia bilang, suami aku ni orang miskin lah. Boleh tak aku kasih bantuan pada dia? Sedekah ke orang. Waktu tu bahasa Arab orang sebut sedekah lah. Tapi kita sekarang tak boleh sebut abang, saya kasih abang sedekah. Marah abang tu. Jatuh kan dia punya tu. Kita cuma abang bantuan bagi abang. Boleh lah kita ambil berkenaan dengan cerita Zainab tu. Zainab lebih kaya daripada suami dia. Kan? Dia bantu suami dia. So dia nak tanya, boleh tak aku kasih pada suami aku? Kata Nabi, Zainab yang mana? Bilal pun cakap, Zainab ni lah gini. Nabi bilang, aku kenal suami dia memang orang susah. So Nabi cakap apa? Zainab dapat 2 pahala. Pahala memberi sedekah dan pahala membantu suami dia. So boleh tak kalau suami lebih kurang pendapatan daripada kita bantu? Pertama boleh. Malah dapat pahala lagi. Kan? Pasal kadang-kadang perempuan tu pada zaman Nabi dia jadi lebih kaya daripada suami dia. Ada beberapa faktor. Pertama, sebenarnya sama tau kita. Perempuan zaman kita pun sebenarnya dia patut lebih kaya daripada orang suami. Lelaki. Kenapa? Duit suami kan duit dia. Duit dia. Betul kan? Lepas tu, best tu. Memanglah duit suami duit dia. Patut pasal apa yang dia dapat dia tak payah share dengan suami dia. Sepatutnya macam misalnya harta peninggalan mak bapak dia kasih pada dia. Sebenarnya untuk dia, kenapa dia dapat 1 bahagian, lelaki dapat 2? Dia tak payah share. Lelaki kena share. Dia kena kasih mak dia kena kasih isteri dia kena kasih anak-anak dia kena tanggung adik-beradik dia kalau yang susah, yang janda, yang ada anak yatim dia kena bantu. Kan? So lelaki tu dia kena share harta dia. Perempuan tidak. Tu pasal zaman mereka tu, perempuan tu dia kaya. Pasal apa? Dia turun, harta peninggalan turun pada dia. Jadi dia tak payah berkasih nafkah pada suami dia. Dia kalau nak dia kasih lah. Atas dasar ihsan, belas kasihan dia kasih. So Nabi bilang dia dapat pahala, kat bantu suami dia boleh dapat pahala. Pahala sedekah boleh dapat. Itu pertama. Boleh tak dia lebih tinggi gaji daripada suami dia? Memanglah boleh. Memang macam gitu. Suami dia duduk Indonesia, memang duit Indonesia kan. Dia duduk Singapura, gaji Singapura. Betul? Dia mungkin lagi tinggi. Okey, itu tak ada jadi persoalan. Memang rezeki masing-masing. Tapi tak perlu ke suami dia kasih dia nafkah?
Kalau dia nak let go nafkah dia rasa kesian suami dia dekat sana kan. Pun mungkin Sara di hidup dia, Sara mak bapak dia yang ada kat sana. Ini yang bertanggungjawab punya lah kan. Banyak yang dia nak kena Sara. Kita pun rasa belas ihsan pada dia. Dan kita pun top up lagi. Macam saya, kita cakap frankly speaking lah. Macam saya, suami saya bawa Grab lah. Waktu COVID ni, dia memang inilah, susah lah. Kan? Terjejas. Pasal tak ada passenger pun nak naik. So kita takkan nak pergi, kita berihsan lah dengan dia. Tak apa, yang ada ni sikit kita belanja sama-sama. Malah kita bantu dia lagi. Itu memang macam itulah hidup. Bantu-membantu antara satu sama lain. Pokoknya kelapa sawit ya ibu-ibu. Ini mesti nak kena faham. Pokoknya orang akan belas ihsan kepada seseorang jika orang tu memang bertanggungjawab. Ya. Kita tak fikir status, kita tak fikir dia punya keadaan dia miskin ke tidak, itu tak jadi masalah. Selalunya orang akan lebih bersimpati jika orang tu memang bertanggungjawab. Okay? Dia ada sikit dia bagi. Dia tak jadikan sikitnya gaji dia sebagai alasan untuk dia tidak memberi nafkah. Kan? Tapi sikit dia bagi sama-sama. Macam mak kita, bapak kita dulu, susah ramai orang anak. Dia beli kalau buah berangan bagi. Seorang satu dulu, satu nenek satu, kita satu, semua bagi. Ada lebih, ada kasih lagi. Cycle. Betul kan? Sikit sama sikit. Itu kita akan respect. Isteri pun akan respect pada suami jika dia sikit pun dia berbagi. Dia tak jadikan alasan, saya gaji macam gini, macam mana nak kasih awak. Itu memang orang tak bertanggungjawab. Dia ada lebih pun dia tak kasih, apa lagi kalau dia kurang. Nampak tak? Orang punya expectation kepada orang tau. Orang nilai itu. Orang nilai seseorang tu bukan kerana dia banyak harta dia baru kita respect dia, ataupun dia ada gaji, dia ada kerja, kita respect dia. Tapi kita nak tengok dalam masa susah tu macam mana dia bertanggungjawab. Kalau memang banyak duit memang kita boleh kasih, kan? Sekarang kalau kita dicuba tak ada duit, nak kasih pakai apa kan? Nak kasih pakai apa? Tapi bila masa orang tu senang, kita tengok masa senang dia bertanggungjawab. Bila masa dia susah, kita understand. Betul? Tapi kadang-kadang masa senang pun tak bertanggungjawab, macam mana? Itu nombor 2. Nombor ketiga, misalnya kalau dia nak let go dia punya hak sebagai nafkah, misalnya kesiankan suami, terpulang pada dia, tu hak dia kan. Tak jadi masalah kan. Yang seterusnya misalnya memanglah bila diorang datang sini, cabaran cobaan dia sangat-sangat besar. Pasal sebenarnya bukan diorang punya tanggungjawab nak cari rezeki, kan? Tapi keadaan memaksa macam itu. Keadaan negeri dia macam itu. Susah banyak orang. So dia nak keluar daripada lingkaran kemiskinan. Daripada dia mengorbankan diri dia, lebih baik dia datang kerja. Daripada dia mengorbankan diri, harga diri misalnya ke arah pekerjaan yang tidak sebaiknya, tak betul. Lebih baik datang pergi kerja. Tapi itulah figure kita ni, kita nak kena dekat dengan mereka, tenaga pekerja Indonesia, kita kena dekat. Apa-apa masalah dari segi masalah misalnya dalaman, masalah perasaan, mental, semua kita nak kena adalah orang yang menanganinya. Kalau tidak, orang akan hanyut kan. So itu pasal saya cakap daripada awal Wazi, our figure tu mesti nak kena ada. Kita ni sebagai orang Singaporean yang melihat takeaway ni lah, beri pendapat, bantuan lah. You mesti nak ada macam, mereka pun ada satu department namanya macam membantu dari segi sosial mereka. Counselling, kan? It's very important. Yes. Betul tak? Jadi mereka tak tersasar. Orang kita sendiri Singapura boleh stres, apa lagi mereka. Waktu kita COVID ni mereka lagi tertekan banyak tau. Pasal apa? Majikan tak keluar. Tapi pakik kat rumah. Majikan tak keluar. Majikan tak keluar, pembantu jadi susah. Suami tak keluar pergi kerja pun, isteri susah juga. Pening. Pasal apa? Kadang-kadang mereka tu ada isu sebenarnya, isu rumah tangga. Jadi disebabkan kalau tak ada COVID, masing-masing keluar. Tak jumpa. Masa ada orang Singapura yang suami satu bilik, isteri satu bilik. Keluar, kunci pintu dah jalan. Bila COVID, diorang terduduk satu rumah tau. Dan ada banyak domestic violence tau. Kan banyak domestic violence. Pasal apa? Dia dah tiap hari nampak orang tu yang dia tak nak tengok, tapi ternampak setiap hari. Macam mana nak lari kat mana? Domestic violence naik tau ke arah tinggi. Maid kat situ,
jadi sasaran. Maid pun tertekan. Ya. Ni dua-dua bergaduh, maid pun tertekan. Maid pun tengok dua-dua ada kat rumah dengan anak sekali ada dekat rumah. You can Pening imagine. kepala, ya. Heboh satu rumah. Heboh satu rumah macam mana? Dan kita kalau ada pesakit lagi kat dalam rumah lagi susah kita. Ya. Betul. It's not easy tau, but we manage lah at least 8 months ni. Kan? Alhamdulillah. Kita suffer actually tau. We all suffer sebenarnya actually. Tapi we have to adapt lah into changes The macam new gini. normal. Yeah, you know The norms. new norms. You kita kena add. Dan tu pasal kita bilang Rozi, kita banyak kali buat live dengan pembantu-pembantu ni dekat Facebook kita. Kerjasama antara MHA, kerjasama antara RRG juga, nak supaya diorang keluarkan diorang punya isi hati kat dalam. Keluarkan apa yang boleh kita bantu. Ada yang nak korma, ada masyarakat kita Islam kita pergi hantar kat rumah-rumah mereka korma. Pasal apa yang kita boleh bantu kita nak bantu. The figure is there mesti important. Betul. Siapa setuju. yang diorang nak reach out. It's very important. Itu yang kita boleh bantu paling tidak lah. Dia tak ada saudara mara, tak ada Correct. kita lah kenalan-kenalan dia yang ada dekat sini kan. Bukan dia je lah, Bangla pun sama. Ya, Muslim brothers. Our brothers pun sama. Dia orang pun tertekan juga. Betul. Kerja tak boleh terduduk dalam satu tempat. Kan? Dan orang kita banyak bantu tau. Hantar sejadah, hantar apa, Hantar makanan, kan, korma apa bulan puasa semua. Itu yang kita nak tengok. Jadi diorang pun tak rasa macam diorang dipinggirkan, tak depression kan. Diorang banyak bantu kita juga. Yang building apa semua siapa yang buat? Bukan kita. Betul. Kan? Siapa? So kita nak kena hormati satu sama lain lah. It's very important. Ada soalan lagi satu? Tak ada. Kata ada lagi satu? Dah tak ada. Oh dah tak ada. Tak ada. Tak jadi. Okey, tak apa. Rasa dah banyak juga kita cover. Ya, kita cover. Alhamdulillah kita dapat banyak perkongsian ilmu dari Ustazah kan hari ini. Alhamdulillah. Jadi kita pun dapat ilmu yang luas lah macam Ustazah cakap. Jangan kritik orang yang tak pakai tudung. Macam saya sendiri dulu belum terpanggil tapi ada satu abang dia cakap baby step, Rozi, try baby step. You know, baby step maknanya try lah. Mungkin pakai tudung yang biasa dulu, then barulah lepas tu kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak solat kan, barulah kita dapat dia punya hidayah lah kan. Jadi baguslah macam Ustazah cakap, jangan kritik orang yang tak pakai tudung. Cuma orang yang tak pakai tudung ni mungkin tahu ini kita orang Islam. Kita harus ke sana lah. Mesti ke arah tu. Kita nak kena cuba. Ya, cubalah, tak boleh macam Ustazah cakap tak apa, jangan kritik. Okey, aku tak pakai. You know, jadi kita nak kena aim lah dekat arah tu dengan kita pun. Kita tak cakap yang muda tak boleh mati, yang you know. So bila masa jadi kita pun nak balik dengan sempurna. Nanti lah orang kan. cakap siapa nak tunggu seru macam mana? Kalau sebelum sempat macam mana? Betul lah kan. Sempat kan? Belum seru dah pergi. Dah gone. Dah satu hal lagi nak pergi menjawab kan nanti kan. Betul. Okey Zah, boleh kita tutup? Boleh. Okey, saya ada satu hadis ni saya nak sampaikan. Okey, Rasulullah SAW bersabda, wahai anakku Fatimah, ada pun perempuan yang akan digantung rambutnya hingga mendidih otaknya, dan dalam neraka adalah mereka itu di dunia tidak mau menutup rambutnya daripada terlihat lelaki yang bukan mahramnya. Macam Ustazah cakap tadilah, dengan perbincangan kita, Ustazah beri banyak kongsi ilmu ni, mungkin ada yang terpanggil dekat luar sana, sempurnalah pakai tutup aurat, pakai baju yang bukan ketat-ketat, tutup, you know, pakai secara seorang wanita Islam yang terhormat lah. Okay, saya berterima kasih dengan Ustazah spend time untuk saya dekat sini, beri kita ilmu, kongsi ilmu dengan kita, dengan pendengar-pendengar kita dekat live Facebook ni. Sama-sama. InsyaAllah akan kita manfaatkan lah. InsyaAllah. Okay. Boleh saya tutup? Boleh. Boleh ya? Okay, saya tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Az. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Maaf zahir batin jika ada apa-apa kesilapan semasa kita berdua ni menjalankan sesi perbincangan kita. Mudah-mudahan kita doa sama-sama supaya kita dapat Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan kami dapat ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya juga minta maaf Zah kalau ada kekurangan terkasar bahasa kat sini Ustazah. Sama-sama sama. Terima kasih Ustazah. Sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Jasa kiriman pulang kampung, informasi terkini, kita berkongsi berita, cerita setiap hari, hanya untuk dirimu. Singapura, Indonesia, oh yeah. Post TKI, jasa kiriman pulang kampung. Terima kasihlah sis yang you recommend Post TKI itu, servis dorang awesome. Memang servis dorang awesome, orang-orang itu ramah. I baru hantar box ni. Dah, simpan nombor tu. Lain kali nak hantar senang. Semua kiriman anda dijamin selamat sampai ke seluruh Indonesia. Kotaknya percuma, bukti foto penerima dan juga ada security seal juga tau. Kami di Pos TKI tetap mengekalkan mutu perkhidmatan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Post TKI memang pilihan terbaik. Hubungi sekarang.